Betul ke manusia ni berasal dari beruk? Takkanlah moyang kita ni dari beruk. Bukan bapa spesies kepada manusia ni Nabi Adam alaihissalam ke? Dah nampak dah pening-pening kat situ. Okey, jom kita kupas bersama isu ini. Teori evolusi Darwinisme ini dicetuskan oleh seorang saintis ataupun ahli biologi Inggeris yang bernama Charles Darwin menerusi bukunya The Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Konsep utama bagi teori ini ada dua. Yang pertama ialah semua kehidupan ini berasal dari moyang yang sama ataupun common ancestor. Dan yang kedua ialah mekanisme evolusi itu digerakkan oleh suatu mekanisme yang dinamakan sebagai pilihan semula jadi atau lebih dikenali sebagai natural selection. Evolusi versi Darwinisme secara mudahnya boleh difahami sebagai proses perubahan sesuatu hidupan secara berperingkat dari suatu bentuk menjadi bentuk lain yang lebih ideal. Proses perubahan ini berlaku dalam tempoh masa yang panjang dan melibatkan beberapa generasi. Jadi, apa kata Islam tentang teori Darwinisme ini? Kenapa? Sekiranya kehidupan di dunia ini terjadi secara kebetulan dan semula jadi, ini bermakna semua hidupan itu terjadi secara sendiri, tanpa tujuan dan tanpa pencipta. Hal ini sekaligus menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Pencipta dan Maha Pentadbir bagi alam semesta ini. Jadi ini tak betul. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Kedua, Islam menolak kenyataan teori ini yang mengatakan bahawa manusia ni berasal daripada beruk. Dari mana datangnya kenyataan ini? Pada tahun 1871, Darwin di dalam bukunya The Descent of Man and Selection in Relation to Sex secara jelas menyatakan bahawa manusia ini merupakan produk evolusi daripada haiwan primate yang lebih rendah seperti orang utan, monyet dan kera. Jadi kenyataan ini bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa manusia ini berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Tahu tak? 1400 tahun dahulu, Al-Quran dah menceritakan tentang proses dan peringkat kejadian manusia. Sedangkan sains hanya baru menemuinya dan memahami sepenuhnya pada awal abad ke-20 ini. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menceritakan dan menjelaskan tentang penciptaan manusia. Dan ayat-ayat ni kita boleh bahagikan kepada dua. Pertama, tentang penciptaan bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua ialah tentang penciptaan manusia selepas Nabi Adam alaihissalam. Jadi daripada ayat ini, kita dapat lihat sebelum adanya teknologi canggih sebagaimana yang kita ada pada hari ini, Al-Quran telah menceritakan secara terperinci peringkat-peringkat kejadian manusia. Kalau kita lihat, setitis air benih membawa maksud sperma. Kemudian seketul daging itu adalah embrio yang terbentuk dan proses ini berterusan sehingga membentuk bayi yang sempurna dan akhirnya dilahirkan dengan penuh kasih sayang oleh seorang ibu. Sebagai kesimpulannya, teori evolusi Darwinisme ni kita boleh katakan sebagai incompatible, kata orang kampung saya, ataupun tidak sesuai dengan Islam. Sebab pertama, pegangan teori itu yang menyatakan kehidupan ini berlaku secara sendiri tanpa tujuan. Sedangkan kita sebagai manusia terutamanya diciptakan Allah dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab petunjuk telah menjelaskan bahawa setiap ciptaan Allah bukanlah diciptakan secara sia-sia tetapi mempunyai tujuan dan peranan masing-masing. Seterusnya, Islam menolak kenyataan teori tersebut yang menyatakan manusia berasal daripada beruk, yang bertentangan dengan keyakinan Islam, iaitu manusia berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Takkanlah kita berasal dari beruk, kan? Jadi renung dan fikirkan.